Sebagai sebuah parti komponen pihak pembangkang yang masih baru, bolehkah YB Khalid Samad menjelaskan tentang perbezaan amanah dengan parti-parti lain sepertinya dan terutamanya PAS? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan buat apa yang orang lain tak buat. Ya, saya tak jawab soalan yang dikemukakan oleh pengerusi. Saya nak jawab, nombor satu, adakah orang Melayu akan hilang kuasa politik? Ya, sekiranya pembangkang menang dalam pilihan raya. Saya rasa bahawa ini merupakan satu mitos lah yang kena dimatikan dan dilenyapkan daripada awal-awal lagi. Ya. Orang Melayu 70%. Kita cakap tentang sistem demokrasi. Saya rasa hairan dalam suasana di mana orang Melayu merupakan majoriti yang begitu besar masih melayani perasaan takut hilang kekuasaan politik. I mean, what is this? Yeah? You are a democracy. You have 70%. Kenapa nak layan? Yeah? All this talk about Melayu hilang kuasa politik lah dan sebagainya, ini semua permainan UMNO Barisan Nasional. Yeah? So the sooner kita lupakan, kita ketepikan mitos ini, ya, dan mainan UMNO Barisan Nasional untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Orang Melayu akan hilang kuasa politik lah, Melayu akan jadi sebagai pengemis atas tanah air sendirilah, apalah dan sebagainya. The sooner kita bakul sampahkan mitos ini, the sooner we can move forward. Ya. Sebenarnya masalah orang Melayu, keadaan ketinggalan dari segi ekonomi dan sebagainya, tak ada kena-mengena dengan keadaan di mana Melayu tak ada lagi kuasa ataupun Melayu berpecah. Ya? The fact of the matter, masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan kerana Melayu hilang kuasa politik, Melayu berpecah, Melayu perlu bersatu dan sebagainya. Masalah kita ialah kita ada pemimpin yang korup, yang tak amanah. Ya, walaupun dia Melayu, walaupun dia beragama Islam, and the sooner we understand that, then the sooner we can put things right. Ya, sekarang ni orang duk sibuk tentang soal kesatuan Melayu, Melayu Islam kena bersatu. Apa? Ya, kerana apa? Kerana kita dah tak berkuasa. Kita dah berkuasa sejak dulu. Ya, we have never lost political power. We will never lose, insya-Allah, political power dengan keadaan suasana politik yang sedia ada. It should not even, this question should not even be on the table. Ya, ia bukan satu soalan yang perlu kita layan. Tapi inilah yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, menyebabkan bangsa Melayu yang 70% ramainya di tanah airnya sendiri ketakutan hilang kuasa politik dalam keadaan kesemuanya terjamin. Perlembagaan dah selamat, Pakatan Harapan dah terima perlembagaan as is, ya, dengan empat tunggak yang utama tentang soal Islam, tentang soal Melayu, tentang soal raja, tentang soal bahasa Malaysia. Itu pun masih lagi ketakutan. Kerana apa? Kerana DAP. Ya, DAP berapa ramai? Ya, sampai bila kita nak benarkan diri kita ni ditakut-takutkan lagi? DAP setakat mana yang saya ingat, dia bertanding pun hanya dalam 50 lebih kerusi parlimen. Dan sekarang ini pun dia ada hanya dalam 30 lebih. Tapi nampak ramai lah. Kerana apa? Kerana dulu MCA pegang sebahagian, MIC pegang sebahagian. Lalu when you campaign tak nak DAP, dah you nak siapa? You nak MCA? You nak Chua Soy Lek balik? Ya? I mean, let's be biar kita ni berdiri atas bumi yang nyata. Ya? Tak ada kemungkinan in the foreseeable future orang Melayu hilang kuasa politik. Tapi apa yang akan berlaku kalau kita tak bangun dan sedar tentang hakikat politik negara, ialah negara Malaysia akan bankrupt, ya, dan all this talk about ketuanan Melayu, kuasa politik Melayu dan sebagainya
tidak lagi akan bermakna. Kerana kita akan berkuasa atas negara yang bankrupt. Dan pada ketika itu kita boleh tepuk, pat ourselves on the back and say, at least paling kurang kita bankruptkan diri kita melalui kepimpinan Melayu. Kalau itulah nak dibanggakan sangat. So saya rasa masalah yang dikatakan tentang masalah ekonomi, agihan kemewahan yang adil dan sebagainya, ni semua memang merupakan masalah yang dihadapi oleh semua masyarakat. Masalah yang kita hadapi ialah terlalu banyak campur tangan politik yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional sehingga atas nama membantu orang Melayu, dia membantut dan menyekat orang Melayu. The Malays have not been given the freedom, the room to develop and to expand. Dia terbantut. Naik je Melayu yang baik diketuk oleh UMNO Barisan Nasional. Dia nak kroni dia naik. Naik kroni dia, matlamat dikayakan kroni ialah supaya ada trickling down effect. Kononnya Melayu yang kaya akan bantu Melayu yang miskin, tapi Melayu kaya pergi beli barang rumah dekat London, kat Australia, kat mana ada Melayu kat sana yang memerlukan bantuan. Sepatutnya dia bantu Melayu kat sini. That is the whole concept. Tapi ianya tidak dilakukan. Dan pada masa yang sama, Melayu yang ada kemampuan nak bangun, nak saing dengan kroni, dihalang. Lalu macam mana Melayu nak hidup? Kecuali dengan bergantung kepada kroni-kroni yang telah diberikan bermacam-macam kelebihan, akhirnya menjadi sebagai bangsa yang seperti mana yang disebut tidak ada kemampuan untuk berdikari, budaya pergantungan dan sebagainya. Lalu kalau tanya saya lah, sebenarnya bagi saya tadi apa yang Rafizi cakap tentang sejarah ni memang betul. Saya ni sebagai speaker yang terakhir, saya komen semua orang lah sekarang baru saya jawab lah soalannya. Yang tentang sejarah dan sebagainya. Sebenarnya the Malays kita suffer banyak. Dulu sebenarnya kita ada sistem pendidikan, but our sistem pendidikan kita dijadikan dysfunctional. Sistem pendidikan pondok dan sebagainya, sekolah agama dan sebagainya. This was during the colonial time. Lalu yang datangnya penjajah, dia start sistem pendidikan dia tersendiri, yang our traditional punya sistem pendidikan becomes dysfunctional. You dapat graduates yang tak ada kerja. So akhirnya dengan sendirinya ramai terpaksa berpindah dalam keadaan yang tidak sepenuhnya menghayati. Dan inilah di antara masalah-masalah. You get people coming back from the Middle East, dah ada kelulusan dan sebagainya, tapi tak ada ruang dalam sistem yang civil service yang sedia ada. So there is a sort of cut off. There's a cut off. Sebelum tu sistem raja semua yang mana datang daripada sekolah-sekolah Azhar lah, apalah, semua boleh jadi penasihat dan sebagainya. Ni pun ada lagi nak jadi penasihat ni balik daripada Timur Tengah. Tapi tak apalah. Kalau dulu-dulu tu macam tu lah. Tapi bila datang British, dia cut off the system. So sehingga yang mana yang dulu berpengaruh dah hilang pengaruhnya. Dan it takes some time nak re-establish. Lepas tu bila nak re-establish pula, tahulah dengan segala masalah yang dihadapi dan sebagainya. So saya setuju dengan apa yang Rafizi kata. Sebenarnya there is nothing special mengenai orang Melayu. There is nothing special. Yang kita perlukan sistem yang special, kita perlukan bantuan yang special, kita perlukan sistem ekonomi yang special. Dan ni semua benda yang diberikan kepada orang Melayu oleh UMNO Barisan Nasional, yang memang dia nak supaya orang Melayu ini terus bergantung kepada mereka. Kita seperti mana masyarakat dan rakyat di negara yang lain yang inginkan keadilan ekonomi. Masalah soal okeylah orang Cina ada yang kaya, ada juga Melayu yang kaya, ada juga India yang kaya. Ini semua tidak menjadi satu persoalan dan satu masalah besar selagi mana kerajaan is still in control dan keadilan ekonomi itu tetap dapat dijamin. Tapi sekarang ni apa yang kita dapati ialah bahawa usaha untuk menjamin keadilan ekonomi itu sendiri tidak dimainkan oleh kerajaan. Dan saya sebenarnya pun nak masukkan ni sikit juga tentang DAP ni. Saya pun kesian dengan DAP. Orang kata ni lah amanah ni dia
ni akan bela DAP. Ini bukan soal saya nak bela DAP ya, tapi dia dalam keadaan apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris tu damned if you do and damned if you don't ya. Dia letak calon Melayu pun orang Melayu kata ni orang ni DAP nak kuasai masyarakat Melayu, dia tak letak calon Melayu pun dia kata ni lah sah lah DAP ni semuanya Cina lah calonnya dan sebagainya ya. So damned if you do or damned if you don't. Nak buat macam mana pun asyik tetap salah je, kerana dah ada psikologi perkauman yang telah ditanam oleh UMNO Barisan Nasional sehingga tak boleh nak buat apa. Dia datang ke masjid surau, tak hormat masjid dan surau ya. Kalau dulu langsung tak datang masjid surau, dia ni anti Islam ya. So whatever you do salah ya. Dia datang berbuka puasa dengan orang Islam di masjid dan surau di Selangor, ni tak hormat masjid dan surau ya. Kalau dulu tak datang langsung, tak ada hubungan, dia tak kisah tentang orang Islam dan sebagainya. So macam mana? Ya, whatever they do, whatever you do, selagi mana ada this kind of mental punya block ya, dan propaganda yang berkuasa di kalangan masyarakat Melayu, maka apa saja yang dilakukan semuanya boleh ditafsirkan secara negatif, dan apa yang perlu bagi kita ialah kita nak bebaskan ya, kita nak bebaskan pemikiran orang Melayu. Takkan dapat kita bebaskan selagi mana UMNO dan Barisan Nasional berkuasa, kerana they cling on to power. Sekarang ini dah tak ada cara lain melainkan melalui perkauman. Okey, apa bezanya amanah dengan yang lain dalam Pakatan Harapan? Okeylah, saya tak nak cerita pasal yang lain lah. Amanah basically is an Islamic party ya. So ianya parti politik yang dasar perjuangannya adalah Islam. Ia nak membawa corak politik Islam. Kefahaman kita politik Islam ini adalah satu politik yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin. Ianya membawa kebaikan dan rahmat kepada semua, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam ya. Kita bukan parti politik yang berasaskan pada Islam, tetapi hanya memikirkan tentang soal membela orang Islam saja, ataupun memperjuangkan isu orang Islam saja, ataupun nak bekerjasama dengan orang Islam saja ya. Itu merupakan pendekatan yang kita dah tolak dari sejak awal ya. Tetapi apabila berlakunya perubahan pemikiran, yang kami ni amanah ni asalnya daripada parti lama. Tadi Datuk Saifuddin pun sebut tentang dia punya parti lama dia, parti sejarah dia ya. Lalu saya pun parti sejarah saya ya. Dulu bersama kita bawa ya pendekatan yang inklusif yang seperti ini dengan cogan kata for all ya. Tak nak sebut nama. under strict instructions not to sebut nama. Disiplin tu. So, dot for all tu yang kita bawa dulu ya. Tapi tiba-tiba ada perubahan ya. Saya rasa di antara dilema yang dihadapi oleh pimpinan parti sejarah saya ialah mereka menginginkan satu keadaan yang seperti mana dalam BN, di mana UMNO mendominasi BN. Dia nakkan dalam Pakatan Rakyat dulu ya, parti sejarah saya pun nak dominasi seperti mana UMNO dominasi ya. So bila dia dapati bahawa itu tidak mungkin berlaku, kerana kita bercakap tentang soal kepimpinan melalui konsensus ya, collective leadership ya, biar kita ni bertindak atas dasar prinsip-prinsip keadilan, pembelaan untuk semua ya, dan sebagainya, maka dia menganggap bahawa kemungkinan untuk mendapat kedudukan dominasi itu tidak mungkin, dan oleh kerana itu dia mencari kaedah yang lain untuk mengekalkan dominasi Melayu Islam dalam kerangka Barisan Nasional. Dan mungkin itu antara caranya ialah dengan berdamping dengan UMNO, menjadi sebagai penasihat ataupun sebagai rakan dan sebagainya ya. Dia tidak mahu pendekatan yang seperti mana yang dibawa oleh Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan ya. Ini merupakan satu pendekatan yang amanah tidak setuju ya. Ini kita punya bacaan politik kita. Ini apa yang amanah tak setuju ya. Kita merasakan bahawa politik Islam mampu berperanan dalam suasana
a level playing field, padang yang sama rata, dan kita cukup yakin bahawa prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kesaksamaan yang dituntut oleh Islam boleh diterima oleh semua. Dan oleh kerana itu, persoalan dominasi sesuatu kaum ataupun sesuatu agama tidak merupakan tuntutan yang utama. Yang terutama ialah dominasi prinsip, inginkan keadilan, inginkan kesaksamaan, inginkan kesejahteraan, inginkan kebajikan dan sebagainya. Bila kita dapat mengubah fahaman masyarakat ke arah itu, dan membuang segala aspek-aspek yang merosakkan masyarakat itu, maka kita yakin bahawa agenda politik Islam akan menjadi agenda yang diterima oleh semua. Dan inilah apa yang dikatakan tentang maqasid syariah, ataupun matlamat yang utama di sebalik syariah. Kita nak supaya masyarakat memahami bahawa syariat ini bukan bertujuan punitif semata-mata, tetapi sebenarnya ianya mempunyai matlamat yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang secara keseluruhannya bertujuan untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Wallahu a'lam. So, terima kasih.